Nama saya Longkar Hui dan nombor matrik saya adalah 21212. Baik, selamat petang semua. Nama saya Azman Haris bin Halimi. Nombor matrik saya adalah 210373. Selamat petang, saya Timothy Tioman Hau. Nombor matrik saya 213599. Selamat petang, nama saya Muhammad Iman bin Syahril. Nombor matrik saya 210092. Selamat petang, hari ini kita bincang pasal pendidikan berkualiti. Korang tahu tak, semenjak turun menjak ni, banyak pelajar tidak pergi sekolah sebab COVID-19. Ada dengar. Kemungkinan sebab pendidikan berkualiti ni tidak dapat diberikan kepada semua pelajar lah kan? Pendidikan berkualiti tu, kita nak ambil contoh dari mana? Contohnya kita boleh ambil daripada bahagian matlamat keempat dalam hal pendidikan berkualiti dalam matlamat pembangunan lestari. Tahu tak tu? Matlamat pembangunan lestari. Macam pernah dengar tapi tak tahulah apa tu. Okey, tengok. Matlamat pembangunan lestari ni dia satu agenda daripada PBB, United Nations. Agenda ni dia untuk membangunkan pembangunan dan kebaikan untuk semua manusia dan juga untuk bumi kita lah. Oh, tu. Oh, ya. Tu nama English dia Sustainable Development Goal ke? Saya pernah dengar tu. Ya, betul. Yang kita cakap pasal pendidikan berkualiti ni lah, matlamat keempat. Ni adalah untuk menjamin semua orang dapat mengakseskan pendidikan yang menyeluruh. Betul. Okey, sebagai tambahan juga, pendidikan berkualiti ni juga menggalakkan peluang pembelajaran sepanjang hidup seseorang. Bagusnya matlamat keempat ni. Bagus. Tapi cuba kita tengok keadaan zaman sekarang. Disebabkan COVID ni, ramai orang tak pergi sekolah. Macam mana kita nak dapatkan peluang belajar ini secara sama rata? Bukan tu sajalah. Kan sekarang ramai orang belajar secara atas talian. Belajar tak mula rasa bosan sebab online ni. Betul. Sejujurnya saya segitu juga. Rasa rindu nak belajar face to face. Rasa bosan juga belajar online ni. Ya, saya pernah baca satu artikel. Dia berkata, sesetengah pelajar tidak mempunyai internet yang stabil. Itulah jadi pelajar tak dapat belajar apa yang telah diajar oleh cikgu. Seperti suara cikgu tak dapat dengar dengan clear dan skrin pun tak dapat tengok yang apa tengah belajar kalau gunakan cam. Yep, saya pun macam ada dengar cerita ke yang pelajar ni dia terpaksa kerja lebih sebab ibu bapa dia hilang kerja ke hilang pekerjaan lah. Lepas tu masa pandemik, lepas tu tambah agak masa banjir ni pula. Kesian mereka dah. Ya. Betul. Stres juga kalau belajar online, asyik sekat-sekat sebab internet tak stabil kan. Lagilah stres kalau kena bekerja untuk bantu kewangan keluarga. Bila dah stres-stres, ilmu yang kita nak dapat ni susah nak masuk. Dan juga tak berkualiti lah sebab kita terganggu kan. Jujurlah, korang rasa apa usaha yang kita boleh buat tu untuk mengatasi masalah macam ni? Bagi saya rasa untuk keluarga yang ada masalah kewangan, KPM patut kerjasama dengan kerajaan persekutuan dan memberikan bantuan kepada keluarga seperti yang berikut. Seperti ni bantuan kewangan macam beri kupon makanan. Bukan. Bantuan ini sebelum COVID sudah ada. Bantuan yang saya cakap bukan terhad kepada
bantuan kewangan saja. Kerajaan dah banyak memberi bantuan kewangan kepada setiap lapisan masyarakat. Tetapi bantuan emosi ialah bantuan yang juga boleh diberi oleh kerajaan. Contoh, macam KPM dengan pihak sekolah boleh berhubung dengan keluarga-keluarga yang mempunyai masalah sebegini melalui kaunselor. Berkemungkinan kaunselor boleh tolong mereka meringankan beban mental kan. Betul juga. Sebab ada setengah orang, dia ada internet yang tidak stabil. Jadi pihak sekolah mesti mengambil perhatian dan muat naik bahan-bahan supaya murid dapat akses bahan-bahan pelajaran tersebut. Tapi macam mana nak muat naik bahan-bahan pelajaran tersebut? Saya ada idea. Macam sekarang pihak kerajaan dah ada sediakan satu laptop kecil tu untuk pelajar dari keluarga yang tak mampu beli kerana miskin, dan tersediakan SIM card yang bernama Yes secara percuma dan mampu data kepada pelajar untuk selesaikan ketidakstabilan internet tu. Yang SIM card tu saya pun ada daftar dan telah dapat lama ni. So rasanya pihak kerajaan boleh je bukakan lebih banyak tempat pendaftaran ni untuk pelajar, sebab sebagai contoh, kalau tak silap tu SIM card adalah satu macam mana cakap, adalah untuk mahasiswa dan mahasiswi saja dan bukanlah setiap universiti boleh mendaftar. Betul-betul. Kawan saya dari UTM tu tak jadi daftar juga. Tak tahu kenapa. So kalau semua pelajar dah ada bahan-bahan yang lengkap ni, mereka akan boleh belajar dengan lebih efektif dan senang ikut cikgu-cikgu mereka. Lagipun mereka dapat belajar sendiri seperti cari maklumat yang tentang mata pelajaran masing-masing. Tapi kan, kalau belajar sendiri tu, tak rasa mereka akan susah nak fokus sebab banyak susunan yang selesa lah. Kita beri ni dari pengalaman sajalah. Kalau belajar kat tempat yang bising ke, selesa ke ataupun gelap ke, dia akan jadi pelajaran efektif jadi akan rendah ke. Terutama kalau pelajar sekolah rendah, dia kerana yalah, mereka semua ni bukanlah semua difikir ke atau lakukan apa kan, bukan sekolah rendah kan. Tapi tengok kita ni, kalau macam kita ni, mahasiswa-mahasiswi ni, kita pun macam tak boleh tahan belajar orang atas talian ni. Macam tu, saya rasa ibu bapa ataupun ahli keluarga boleh menolong mereka lah. Macam untuk pelajar yang kecil tu, bapa boleh cuba membawa anak mereka pergi perpustakaan supaya anak mereka dapat belajar dalam yang senyap dan lebih motivasi. Ibu bapa pun boleh selalu lakukan aktiviti keluarga untuk menggantikan aktiviti sekolah. Contohnya bersukan dan memasak bersama-sama ni. Tenang je. So anak mereka takkan rasanya bosan sangat sebab tiap-tiap hari hanya belajar, makan dan tidur sahaja di rumah. Oh, maksudnya memberikan pendidikan kualiti kepada semua orang, bukan sahaja peranan kerajaan lah. Termasuk ibu bapa tadi. Betul. Saya rasa semua lapisan masyarakat boleh memainkan peranan, tak kira kecil ke besar. So kalau gitu, ahli masyarakat yang mampu, mereka boleh cuma sedikit lah untuk bantu pelajar-pelajar ni. Rasanya boleh. Tetapi semua orang sekarang pun susah. Berkemungkinan besar tidak ramai orang akan membantu sangat. Sedih lah. Kita semua kan rakyat Malaysia. Kita sepatutnya mampu untuk tolong walaupun sedikit. Yang paling penting saya rasa cikgu perlu cuba memaratkan semangat dalam belajar lah. Pilih sendiri untuk belajar. Beban yang tangguh oleh cikgu memangnya besar dalam situasi. Ya, setuju. Susah untuk kita semakan minat belajar dalam kalangan kanak-kanak pada era moden kini. Tapi cuba bayangkan kalau dulu berjaya, semua pelajar akan sentiasa hadir ke sekolah dan lebih semangat untuk mendapat pendidikan dan pengetahuan yang baru.
Lagipun pada masa ini, pelajar yang tak mampu hadir ke sekolah tu akan belajar dengan betul sebab tak ada bahan-bahan yang juga dan bersemangat juga. Mereka takkan senang dipengaruhi oleh suasana untuk belajar yang macam saya cakap tadi. Kalau betul lah macam tu, masa depan Malaysia ni tentu akan melahirkan ramai insan yang berkemahiran, berilmu, yang berjaya gitu. Saya pun setuju tu sebab pelajar akan jadi lebih berdikari dan tahulah apa yang perlu buat pada masa yang tertentu. Yalah tu, ke Malaysia dapat mengatasi masalah ni dengan secepat mungkin dan lahir rakyat yang mendahaga ilmu ni, negara kita pasti akan maju pada masa hadapan. Semoga semua pihak akan memainkan peranan mereka dengan penuh bertanggungjawab. Setuju. Setuju. Okay, setakat ni, baiklah setakat ni sajalah perbincangan kita pada hari ini. Okay, semoga apa yang kita bincangkan ni harapkan dapat dicapaikan pada masa yang depan, harapan kita ni kan. Jadi terima kasih kepada semua yang hadir pada perbincangan ini. So semoga kita bertemu pada masa yang depan lagi. Okay. Thank you. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih.